wala yuqbalu min ahadin, dan tidak diterimakan oleh Khalid, min ahadin, daripada seorang yang diserahkan akan dia saat itu dan membakarlah ia Khalid akan mereka itu dengan api, dan membunuh akan mereka akan apa pada tiap-tiap kali bunuh saat ni, dan pula tawarkan para puan dan kanak-kanak. Wala yuqbalu, tak apa baca wala yaqbalu, tak apa, wala yuqbalu tak apa, wala yuqbalu, dan tidak diterimakan akan dia oleh Khalid, min ahadin, daripada seorang pun. Hak ketika diserah tu tak terima, illal Islam, malakan mereka itu memeluk Islam. Selama mana mereka tak memeluk Islam, tak masuk Islam, Khalid tak terima. Makna tu serah tak berhenti-berhenti kalau mereka saat itu tak menerimakan akad Islam. Faman amanah, maka barang siapa yang berimanlah ia, dia beriman dengan Allah, memelukkan Islam dengan bahasa dia tu memelukkan Islam. Orang yang beriman selepas daripada diserahkan oleh Khalid ini, tu mana tu man amanah fahuwa, maka ia man ini khairul lahu, ada kebaikan baginya bagi man. Siapa-siapa yang terima Islam, maka bagi orang tu ada kebaikan. Katanya kata Khalid, siapa-siapa dia terima Islam, maka bagi tu ada kebaikan. Wa man tarakahu, dan barang siapa yang meninggal ia man, hu akan dia akan Islam. Dia tinggal akan beriman lah, ataupun tinggal tertengah beriman tu dah. Wa man tarakahu, dan barang siapa yang meninggal ia, hu akan al-iman. Dia tak sih beriman. Tak mau beriman dengan Allah, tak mau sembah Allah, tak mau percaya dengan Allah, tak mau percaya dengan hari kiamat, tak terima seruan saat ni tu. Lagu mana? Falan yu'jizallah, maka tidak melemahlah ia man tarakahu, orang yang meninggalkan beriman tak ada melemah Allah akan Allah. Kata dia tak beriman kepada Allah, Allah jadi lemah ke? Dulu Allah kuasa, lah ni Allah tak kuasa. Dulu Allah satu, lah ni Tuhan tu dua. Masalah kalau dengan sebab dia tak beriman, ada. Supaya lah ni lah orang tak semaya, Tuhan kurang dak. Lah ni masalah bama manusia tu deraka pada Allah, tak semaya pun ada, hodok minum arak pun ada, hok tak semaya langsung pun ada. Tuhan jadi lemah. Tak ada lemah sepatu supaya masa tak ada dulu tu. Wa qad amartu rasuli, dan sesungguh aku mentitah akan rasul aku ni. Kata senang kata Abu Bakar lagi ni, cerita Abu Bakar lagi ni, duk baca apa? Abu Bakar tulis dalam surat dia. Dalam catat tu wa qad amartu, dan sesungguh telah menyuruh aku, aku telah menyuruh, aku telah mentitah rasuli akan utusanku. Abu Bakar kata aku sudah titah akan utusanku, dan aku ada tulis dalam surat-surat tadi kepada umarak, kepada pemimpin-pemimpin. Aku suruhkan rasulku ni ayyan qara'ah, dan menyuruh akan rasulku saat itu ayat Qur'an, bahasa membacalah ia rasuli, atau nama membaca kitabi, akan catat teku, akan tulis seku dalam kitab-kitab saat itu. Aku ada suruhkan utus seku saat itu, suruh bacakan surat-surat aku tulis saat ni. Bukan kata aku hantar pada umarak surat-surat, suruh hantar pada jajah pada tempat nama dia rasul tak baca surat teku dah. Aku suruh baca sore-sore. Bagi orang yang jatuh agama, maka ada tulis di dalam Abu Bakar, ada tulis di kertas tu, siapa dia yang terima apabila selepas pada seru, maka tolonglah dia, bantukanlah. Apabila dia terima, apabila dia ikrar, dia pun berhenti dah daripada masalah murtad dia, maka diterimakan dengan apa yang dia terima. Maka jangan bunuh dia, kena tolong dia. Tu surat yang catat di dalam surat tu yang ditulis oleh Abu Bakar. Bacakan kitab aku ni, fi kulli mujma'il lakum, pada tiap-tiap perhimpunan bagi kamu. Pada tiap-tiap perhimpunan kumpulan daripada kamu, maka dibacakan dengan surat yang dituliskan oleh Abu Bakar. Tengok molek dengan negara negara suruh lari lagi. Wadda'iyatu al-azan,
dan seruai itu beri keizin ni. Seruai tu seolah tak izin dah tu. Izin mana? Izin siapa dia terima dengan seruai, makna kata orang tu diizinkan akan dia. Maknanya apa heran ni? Apabila surat disampaikan, pokok tentera ataupun pemimpin-pemimpin Rasul bagi Abu Bakar baca. Dah Abu Bakar baca, suruh baca siapa tepat ni Abu Bakar kimari. Siapa-siapa dia murtad, siapa-siapa dia berpaling daripada agama Islam, siapa-siapa dia jatuh agama Islam semula, maka dia pulang klik pada Islam, dia terima dengan Islam, dia berhenti daripada ridah dia, maka diterimakan dengan dia, lepas tu ditolongkan dia. Dibacakan surat lagu tu, maka orang panggil seruan ni sebagai apa? Sebagai nak izin ni. Seolah tak duk royak kata suruh dia berpaling, bukan atas semata mari pak bunuh lah, dak royak dulu. Tak? Supaya kita untuk raja mai lari tu. Supaya orang buat umur pi batas. Buat umur pi batas. Lepas tu umur dia tu layar masuk le raja masuk dalam tanah luang misalnya. Kau pi batas. Raja nak buat jalan siling, lepas tu tanah dia tu masuk lewat tali pi. Orang panggil kawasan tali pi tu orang panggil tanah raja tanah luang. Pada meninggal buat bahasa ya le sana pada tali pi lagi. Raja mari kata itu buat surat umur siapa duk tepi jalan tu. Hanya tak dok mai tu punah gong-gong lalu dak. Hanya kata umur siapa hak masuk ke tang luang, tanah siapa, umur siapa, layar siapa hak masuk dalam kawasan tanah kerajaan, minta punggah lalu dah, minta punggah, minta buat tu baik. Kalau dia mau tak punggah, kerajaan nak punggah. Tu wi ke izin ni. Wi amare. Wi orang panggil peringat teh. Bukan kerajaan mai pak punggah gedung ledak, kerajaan tak punggah juga. Dia royak dulu. Tapi kalau dia mau tak si punggah, dia kena punggah lah. Faham? Pak Abu Bakar pun royak dalam surat teh, ya suruh royak, bukan duk mai punggah lalu, mai bunuh lalu, mari apa serah dak, royak dalam surat tu dulu. Dah serhan. Bangun lagi dah. Boleh 3 trik. Tu dia. Makna kata seruai Abu Bakar yang royak dalam surat tu sebagai keizin ni, sebagai itu wada'iyatu dan seruai, yakni seruai bagi Abu Bakar dalam surat tu al-adhanu, ialah itu keizin ni, itu beri keizin ni kepada rakyat-rakyat jelata yang ada di zaman tu. Betul molek. Wada'iyatu dan seruai, bermula seruai bagi Abu Bakar yang ada dalam surat, itulah tanda bagi kata izin daripada Abu Bakar. Fa in adhinal muslimuna, maka jika mengizin oleh orang-orang Islam, beri keizin ni, orang Islam kata ni Abu Bakar tulis mari gini-gini, siapa dia jatuh murtad minta kembali pada Islam semula, siapa dia tak seikut Islam minta ikut Islam mula. Maka apabila beri keizin ni oleh orang-orang Islam, tanda molek weh, fa'dhanu, maka menerima keizin ni mereka itu kullu mujma'in ataupun mujma'in lakum salih. Fa'zanu, maka terima keizin ni mereka itu mujma'un lakum. Jumu'ah dan kumpulan daripada kamu terima dengan permintaan keizin ni daripada orang Islam terima. Terima mana? Terima tak mana tak lawai lah. Apabila orang Islam mari sebat, ning surat daripada Khalifah Abu Bakar Amirul Mukminin, siapa dia murtad minta kembali Islam, siapa dia tak setu Islam minta turut Islam semula, kalau tak turut kami akan serai. Maka apabila demo ni minta keizin ni, keizin ni, pafuk ia pun terima keizin ni pada orang Islam, kafau anhum, madalah mereka itu, dan madalah anhum, padalah mada makna berhenti dan beradu, anhum daripada mereka itu, daripada menyerah mereka. Kalau mereka terima dengan mudah-mudah, ikrar mudah-mudah, istijabah mudah-mudah daripada minta perizinan orang Islam, maka ketika tu orang panggil mada dah cukup pi dah, tak ada apa cukup pi daripada tak ada kena serah, tak ada kena serah lah, mereka turut dah. Supaya kita demo halah dah ngaku kalah dah, ataupun ngaku tak apalah kawan nak turut. Pas kita duk kacau serai buat apanya, kita duk kacau bunuh buat apa, kacau duk rapah apa lagi, ya turut kita dah. Supaya sudah ada kita mengaku salah dah, dia tak ambil teruk lah buku. Supaya kita nak igak, apabila dia igak, kita mengaku dengan mudah-mudah, maka buku hak berat jadi rengeh, hak rengeh khatam rengeh. Tapi yang igak kita tak mengaku, dia berat lah. Itu dia. Wa illam yu'dhinu fasa'aluhum bima alaihim. Tengok molek, negara bangun diri lagi.
Wa illam yu'zinu, dan jika tidak memberi keizin mereka itu mujma'un lakum, jemaah daripada kamu tak terima keizin ni, tak terima kebenaran, tak terima seruan, tak wi keizin ni, orang nak suruh tahai mari pada Islam semula. Kalau kamu ada riddah, kamu ada mertak klik pada Islam, kalau mu tak terima Islam semula, jika dia tak terima, fasa'aluhum, maka mintalah oleh kamu fasa'aluhum, maka minta mereka itu Islam al-muslimun, hum akan mereka itu akan mujma'an lakum saning bima alaihim, dengan barang sabata alaihim, yang sabit ke atas mereka itu. Kalau mereka tu duk kerah perut lagi, duk degil lagi, kerakai lagi, tak saya terima dengan apa yang dipita, apa yang diminta, apa yang diroyak, apa yang dicerita dalam surat Abu Bakar, ya tak saya turun. Maka kita kena minta, orang Islam tu kena minta dengan apa barang yang ada di atas mereka itu. Mana? Kalau ada kuda, minta kuda. Kalau ada utah, minta utah. Ada harta, minta. Ya tak saya terima, ya kerah perut, minta tu dulu. Kalau tak saya boleh serai. Tengok. Fa in abau ajaluhum, ada, maka jika anggang mereka itu mujma'ul lakum, angin abai tak mau, demo suruh mengadra, suruh kembali pada Islam pun tak seh, suruh kembali pada masa Islam semula, mucak semula, terima Islam semula. Kalau tak keluar zakat, suruh keluar zakat mula, maka mereka saat ni tak izin, abai tak seh. Nah, ajaluhum, bersegera mereka itu al-muslimun, hum akan mereka itu akan mujma'ul lakum. Kalau ia tak beri dengan apa diperminta oleh orang-orang Islam, maka boleh segera, boleh cepat-cepat oleh Islam dirampaskan dengan benda-benda yang diperminta sana. Wa in aqarru, dan jika mengaku dan ikrar membenar mereka itu mujma'ul lakum, tu dia tu ikrar dah, dia benar dah, dia menerima dah, qabilu minhum, diterimalah daripada mereka itu. Qabilu, baca dah, qabilu, menerima mereka itu al-muslimun minhum, daripada mereka, daripada mujma'il lakum. Terimalah. Kalau ya ikrar tak apalah, dia mau nak gapo, nak utah kawai utah, dia mau nak kuda kawai kuda, nak duit pitih kawai pitih, dia tak ada jadi kerakai, tak ada jadi degil, tak ada kerap perut, maka orang Islam kena terima tika tu. Wa hamalahum ala ma yanbaghi lahum, berarti dan menanggung, Khalid menanggung lagi, menanggung, menerima, memikul, hum akan mereka itu akan mujma'al lakum saning ala ma yanbaghi lahum, di atas barang yang sepatut dan sayugia yang layak lahum, bagi mereka itu, bagi mujma'il lakum. Tu ketika tu Khalid pun dah apabila serai nak serai hak puak tak turut, puak tak ikut, tak mau terima Islam, maka Khalid saat itu suruh serai, suruh bunuh, lagi pula tambah ataupun bakar dengan api. Apabila mereka saat itu terima berimik, maka ada kebaikan. Mereka tinggalkan imik, maka tak ada melemahkan Allah Ta'ala. Maka seruan ini apabila minta izin orang Islam, maka mereka terima dengan izin ni, maka padai dah tika tu. Kalau mereka tak wik izin ni, maka orang Islam kena minta dengan barang yang ada di atas mereka. Kalau mereka tak angin, maka cepat orang Islam masuk serai lu dah. Tengok, maka Khalid duk menanggungkan di atas barang sepatut daripada nas yang layak bagi mereka. Wasiru hazihil kutubi, dan bermula jalan, wasairu, dan perjalanan hazihil kutubi, bagi segala ining-ining kitab ni, perjalanan hak Abu Bakar tulis saat ni tu, maka ini perjalanan bagi ini kita, ini segala tulisan ilal umara, gi pada ketua-ketua, gi pada pemimpin-pemimpin. Perjalanan hazil kutubi, ini segala tulisan ni qabla masiril umara, sebelum daripada berjalanlah oleh pemimpin-pemimpin, oleh muteri-muteri, oleh ketua-ketua. Dan perjalanan ni bagi ini kita yang sabit belum daripada berjalan oleh pemimpin-pemimpin. Thumma kharajatil umara'u, kemudian telah keluarlah, telah tubiklah oleh pemimpin-pemimpin.
Keluar dan terbit oleh pemimpin surat ni nak jalan. Selepas pada tu sebelum daripada berjalan oleh umarak, lepas tu apabila surat sampai pada pemimpin-pemimpin pada zaman pada masa Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifahnya, maka surat tu sampai, lepas pada tu tua-tua pun tubik daripada tempat yang masing-masing pergi sebar surat ni. Supaya ni lah nampak tulis puas tulis dan nampak tulis puas tulis, maka puas dan itu kerana sing-sing kota bain. Apa tu suruh fo ampa tu jalan supaya dulu urun ingat. Mana? Supaya tika kawit baru ni, ampa tubik surat, puas sing kota bain. Pergi ke pondok-pondok semua suruh katuk sekolah kan? Surat tu beda ni kota puas kota nak ampa hatta mai pondok suruh katuk pondok sama tara sebab rabat covid 19 baru ni. Okey lagu tu jelah. Surat apabila siapa pada ketua jalan lah. Ma'ahum serta mereka itu serta al-umara. Perhati molek. Ni. Skandar, belakang demo biar tu Skandar. Negara ke Aiman. Ma'ahum serta mereka itu sebelah negara lah. Negara dah 3 kali ni. Ma'ahum serta mereka itu serta al-umara al-uhudu. Segala perjanjian. Serta bagi al-umara di dalam surat itu ada perjanjian daripada Abu Bakar As-Siddiq. Mana surat tu seolah tak perjanjian yang dicatat oleh Abu Bakar. Perjanjian saat itu perjanjian lah. Kullun bermula tiap-tiap aiminal kitabah daripada tulisan Abu Bakar ni. Tiap-tiap Abu Bakar saat itu tulis dalam surat catat saat itu adalah perjanjian. Maka tiap-tiap yang ada dalam tulisan itu ila wijhatihi kainun adalah ia ila wijhatihi kepada tiap-tiap jihadnya. Jihad bagi masalahnya kullin. Tiap-tiap jihad lah. Makna kata adalah suatu kena hadapi kepada tiap-tiap jihad. Misalnya kita pun jauh jihad pun jauh ni kena apa? Kena witahu bi. Jihad dari bakak kena witahu bi. Tu nah kullun ila wijhatihi bermula tiap-tiap tu adalah kepada wajahnya, kepada jalannya, kepada jihadnya. Kepada menghadapinya. Mana tersurat ni hadapi sini, hak ni hadapi sini lah kan. Ila wijhatihi kepada jihadnya, kepada menghadapinya, menghadapi bagi mazukit minal kitabah. Mana kata barang yang disebut daripada kitabah tu kena menghadapi. Wallah dan bermula Allah. Tu mana kata kepada menghadapinya. Menghadapi barang yang dituliskan di dalam surat sana. Bermula tiap-tiap daripada kitabah yang disampaikan oleh ketua gi kepada jatuhana kullum bermula tiap-tiap ai minal kitabati ilal umara daripada tulis segi pada umara ni kainun ila wijhati adalah ia kepada menghadapi mazuki minal kitabah. Wallahu dan bermula Allah kainun adalah ia Allah sabitun sabitlah ya Allah nasiruhu wallahu dan bermula Allah Ta'ala sing ada surat tu catat dah akhir bagi surat Abu Bakar. Wallahu dan bermula Allah nasiruhu menolonglah ia Allah akan seorang yang menyampaikan surat itu. Allah Ta'ala akan tolongkan akan al-amir allazi yang gawa arsalahu yang mutu akan kitabah. Tidak. Wallahu dan bermula Allah nasiruhu menolonglah ia Allah akan al-amir allazi arsalahu ma katabahu bagi yang menulis Abu Bakar akan dia saat ni. Habis kat tu. Khabaru talihata ai haza bermula ini habis. Surat Abu Bakar tulis hatta kepada umara maka sudah habis. Sudah cukup sekat tu. Lepas pada tu surat habis maka kita berita bagi talihah pula. Khabaru talihata ai haza bermula ini khabaru talihata ialah cerita bagi talihata. Talihata kana kana talihatu telah adalah oleh talihah ibnu Khuwailid anak bagi Khuwailid. Jadi Talihah ibnu Khuwailid jadi saudara kita katanya kawasan ini orang panggil apa ni?
Khuwailid, rupa Khadijah binti Wahbin, Khadijah binti Khuwailid dah kan. Khadijah ni tali demon ini. Kana Talihatu, adalah Talihah ibnu Khuwailid al-Asadi. Anak bagi Khuwailid. Khuwailid mana? Al-Asadi, yang bahasa Asadi. Dia tu bahasa Asadi lah. Asad ni singa. Tapi apabila Arab dia berani, maka digelarkan kumpulan ya, kabilah ya dengan kata singa. Maka kabilah bagi Khuwailid ni orang panggil kabilah yang berani. Sebab tu digelarkan dia dibangsa kepada singa. Supaya Fahdun tu lah raja Fahak ke apa Fahak, yakni singa. Fahdun makna singa, Asadun makna singa. Makna berani. Sebab tu Arab yang tak nama anak-anak ya Fahdun, Asadun. Dah dia tak nama Himarun. Kalau bodoh itu Himar. Nampak bodoh sangat. Ya Himar. Ya bodoh. Ya Bagar. Bagar ni lembu. Arab ya wahai panggil lah. Kalau budak-budak ngaji lah kelas kah, ya Himar, ya Bagar. Apa? Hei bodoh. Ya kali tak reti lagi. Arab ya panggil lagu tu. Ustaz-ustaz boleh kelas. Dan apa bodoh-bodoh tu ya tak reti, kecek lagi. Ya Himar, anta kal Himar. Mung ni supaya Himar dah bodoh. Dia gelar raya lagu tu. Apa kita nate bodoh ni. Kalau kita, kalau Arab kau ya Himar. Ta'ala mana ni. Dia tak panggil seorang dah, nampak tak reti kecek. Lepas tu panggil apa? Panggil ya Bagar Hilmu kan dah. Tu dia panggil tasbih. Tasbih. Kalau panggil dia, kalau anta kal Bagar, angka seumpama Bagar hingga lagi. Kalau panggil anta Bagar, mu ni lemu dah. Teruk benar lah. Kalau dia anta kal Bagar, atau hingga lagi. Dia panggil ada adaptasi. Mung ni semih-semih dengan lembu. Lepas tu nampak teruk. Kalau lama kau bodoh weh. Kalau lama kau tak reti, kau kecek tak reti, panggil anta Bagar, mung ni lembu dah. Tu teruk. Dia orang kecek reti kali. Antal kal Bagar, anta kal Himar. Tengok. Hari Hitirak. Hari nak ada himar lah. Tak ada. Kama ni adalah Talihah ibnu Khuwailid al-Asadi. Dia ni rajulan, seorang laki-laki. Seorang laki-laki mana? Kahinan, yang duk menujung ia. Dia ni satu orang tuk nujung weh. Dia ni satu orang tuk nujung. Herak tuk nujung. Tuk nujung ni orang panggil pakar ngabitai nujung je. Lepas tu tuk nujung mana? Tu apa orang nengok tu lah. Cuba nujung je weh. Kalau bahasa kampung kita sebuah munga. Gana? Kawan duk sakit. Pagi jumpa Tok Bomo. Tok Bomo tai mung ning. Teruk ni. Sedap Tok Bomo pun. Dia jadilah ano. Tak tahu tak boleh tidur seminggu 2 minggu tak boleh tidur, makan pun tak berapa mana ni. Tok Bomo ternatis dah, kawan masuk dalam bilik dah. Tok Bomo masuk dalam bilik dia. Masuk dalam bilik dia, cuh liling cuh poi tu ni deh. Setelah tu beraya, teruk modemo ni. Gana, teruk gana. Tak berabung penuh dengan anak kerak. Aduh, sedap tak omong. Anak kerak, mau habis pun malam kau duk bunyi tong-tong tu. Hak tu tu. Deh. Lepas tu piawak. Malah nak kecek piawak tu, tapi bukan orang jauh lah. Kira jauh. Pada mu tengok gua anak orang tepi-tepi kat Mahmud. Tapi kawan tengok pun sampai sunguti. Nampak demo tu pun kurang kawan lah ni. Tu nujung. Dia panggil munggah. Maka rojo ni Talihah ni satu tok nujung di zaman dulu. Di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, selepas pada wafat Nabi, dia ni satu orang nujung. Tok nujung. Kamar dia tok nujung mana? Idda'a, yang mendakwalah ia, yang mengakulah ia an-nubuwata, jadi nabi. Setara tu weh. Tok nujung lagi pula satu orang nujung ni yang mendakwa, yang mengaku kata ia jadi nabi. Dia ni nabi dah. Lepas pada Nabi mati pak, dia mengaku jadi Nabi weh. Masya Allah wal iyazubillah. Supaya ni lah sebelah balik Yamin tu Musailamatul Kadzab. Musailamatul Kadzab orang mendakwa idda'a an-nubuwah fi zamani Rasulillah. Adapun Musailamatul Kadzab dia dakwa kata jadi nabi, zaman nabi dia ada lagi tapi sebelah Yamin. Ni selepas daripada nabi mati pada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ialah kena kepada Talihah, satu orang yang mendakwa mengaku jadi nabi selepas daripada wafat nabi. Dengan bila idda'a an-nubuwata, mendakwalah ia ga Khan Talihah
an-nubuwata, nubuwah jadi nabi. Bila dakwa fi hayati Rasulillah, pada ketika hidup nabi, bukan selepas pada mati tak. Ketika hidup nabi dia dakwa dia nabi, supaya juga dengan Musailamatul Kadzab. Lepas dia ngaku jadi nabi ya, fatabi'ahu. Aduh, tengok ni. Ya orang dengar aku jadi gapo ya, ada orang turut ya. Tengok puak Malaysia baru ni kan ngaku dia nabi Indonesia. Ya kamu tahu dak puakmu ni, aku ni jadi nabi padamu. Aku ni nabi. Tengok ayat yang ni turun mai daripada Yasin. Innaka minal mursalin. Engkau tu aku dah ha? Ayat tu. Innaka minal mursalin. Sesungguh engkau tu daripada apa? Mursalin rasul. Kamu dia ayat sebut innaka la minal mursalin tu, engkau tu aku dah tu. Tapi aku ni nabi pada masalah umat-umat hak Melayu ni, umat daripada Malaysia, Indonesia ni. Tak ya bang. Pada mau percaya sungguh pamih. Lepas tu kena igak. Buat polis tu igak. Nah, igak betul dalam penjara. Nah, nabi kena igak. Nabi kena igak. Payah fok yo turut yo ramah pun turut dia, pengikut turut yo tu jadi nabi tu ramah. Nah, dia kena ada. Apabila siapa yang ngaku dia tua, dia kena ada pengikut dia. Tak ramah sikit dia kena ada. Nah, sebelah ni cuba nah dia mau ngaku depa. Ni kawan ni kerajaan langit cuba ngaku tengok. Lepas tu buat dia pelat-pelat sikit nah. Hari dia mau makan air tawar jadi buat agak nak ada dia turut. Mengaku depa. Kawan ni kerajaan langit. Hak lain lagi kerajaan apa? Kerajaan Faris. Waktu kawan ni dia nonggih. Kawan hidup ni. Jadi belum ada kawan beranak ni. Kawan beranak dah. Kawan hidup masa 30 tahun dah. Dah misalnya dengan Tok Mokngo, dengan Tok Dala kawan dah. Tapi yang satu kawan tak ada lahir. Aduh sedap ya. Orang percaya. Ada orang percaya ya. Ni. Fatabi'ahu maka mengikut akan dia akan talihah. Siapa dia? Afariku. Oleh beberapa kumpulan-kumpulan, beberapa puak-puak. Dia tu mana afariku daripada firqah, jamak afariku datang tawazan mafa'il. Ada fatabi'ahu maka mengikuti akan dia akan talihah ni hak yang mengaku mendakwa jadi nabi pada masa zaman nabi itu ada. Dia mengikut akan dia afariqu oleh segala kumpulan dan puak-puak min Bani Israel. Hoi debai daripada puak-puak Yahudi anak cucu Bani Israel ni ramai turut daripada Talha hak yang mengakukan jadi nabi ni. Ramai orang turut dia. Wa nazala Sumaira min biladi Bani Usdin syarqi Najdin naskat tu mimma yali al-Iraq biskat tu. Kamari kata wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyakku dan bermula syak. Kita nak bercara syak. Ada bercara mari pertamanya istidlal nazar. Nah, nazar tu makna kita pandaikan pada perkara yang harus kita pandai. Adapun istidlal yakni kita cari dalil ataupun dalil satu perkara yang tunjuki kepada perkara yang kita tutup. Misalnya kita nak kenalkan Allah, manakah dalil nak kenalkan Allah ialah alam. Alam tu dalil. Maka Allah perkara yang kita tutup nak kenal Allah. Allah sifat Allah lagu mana ada Allah, kekal Allah manakah dalil. Dalil ialah alam ini yang tunjuk kata ada Allah. Supaya kita nak kenal api. Mana api? Api yang tertutup panah mana dalil? Asal dia tu lah dalil. Hidup tunjuk pada perkara yang matlub api tu. Supaya kita garis tu masing. Mana dalil? Apabila kita tengok dia, dalil dia tu masing lah kan. Wasyakku dan bermula syak. Syak ni apa? Beza boleh. Syakku tajwizu amraini. Ialah nak memperharuhkan dua perkara. Nak memperharuh dua perkara juga. Tengok molek. La maziyata li ahadihima. Tiada jenis lebih li ahadihima. Bagi salah satu daripada kedua daripada amraini. Tak lebih alal akhar. Di atas yang satu lagi. Makna kata sebut kata syak ni wawih. Duk wawih gitu. Nah sepuluh ni lah. Wawih mi asmaya dengan tak mi asmaya. Aku masuk semaya subuh tak ni kan. Mi asmaya ke tak mi asmaya. Maka duk wawih ni. Syak ni. Ragu-ragu ni. Orang panggil. Makna kata duk ragu-ragu. Nak kata lek tak amik pun sasa amik.
Nak kata lek kata ambil, wasa tak ambil. Mana di antara ambil asmaya dengan tak ambil asmaya sama berat. Tu. Orang panggil dua perkara yang sama berat, nak kata lek ambil pun tak leh. Nak kata lek tak ambil asmaya pun wasa pun ambil. Jadi sama-sama berat, sama. Maka apabila sama berat dua tepi, hak ni nama kata syakun. Kalau dua perkara berat sebelah, dua tepi tu sama berat belah. Berat nak? Lek kata ya. Misalnya tengok lembu ke bukan lembu. Kata lembu, ya lembu. Berat lek lembu. Ataupun tengok jauh saat ni, tino ke jatuh seorang tu. Nampak semua jatuh ke tino. Berat, oh tino weh. Tu dia panggil, apabila dia berat at-tarful rajah, tepi sebelah kuat tu orang panggil dhan. Kalau belah tepi hak belah kurang tu orang panggil wahmun. Ni dah dua tepi ni sama berat. Tino ke jatuh tu, kali-kali nampak tino. Kali-kali nampak ke jatuh. Nampak jadi sama berat di antara tu dua tepi tu jatuh tino. Ataupun dua tepi tu mi asmaya tak mi asmaya. Sama berat. Hak ni orang panggil syakun. Faham tak? Kalau berat tepi tu berat sebelah, kata ya nak ambil asmaya. Lek tak ambil asmaya bahasa kurang. Cerak kau buat ambil. Lepas tu lek tak ambil bahasa tak nak cerak mana? Kurang mana? Berat belah lek tak ambil asmaya. At-tarful rajih hak tu nama dhan. At-tarful marjuh hak tu nama wahmun. Hak ni dak sama berat lah kau. Ambil asmaya tak ambil asmaya. Bahasa tak ada ambil. Bahasa ambil dia jadi sama berat. Supaya maya kebih dengan tak kebih, Fatihah baca tak baca. Sekali bahasa apa baca, kali bahasa tak baca. Maka sama berat di antara baca dengan tak baca Fatihah les maya. Itu dikatakan syakun. Dah tengok molek. Kalau sama berat dua tepi, itu nama syak. Nah. Kata ni fasyakku saat ni tu tajwizu amraini la maziyata li ahadihima alal akhar bi indal mujawwizi. Kata sama berat tu. La maziyata li ahadima alal akhar ni indal mujawwizi, di sisi orang yang memperharukan dia. Bagi orang yang memperharuh, maka dia tengok satu perkara, maka sama berat. Supaya mi asmaya dengan tak mi asmaya. Lek mi asmaya pun wasa ya. Lek tak mi pun wasa jelo juga. Di antara mi dengan tak mi tu nak royak tak boleh. Ataupun baca dak Fatihah asmaya. Lek baca pun wasa ada juga. Lek tak baca pun wasa ada juga. Ada? Negara pula ada? Lagi boleh tiga terik lagi. Bi kasril wawi, dengan kasrahkan akawah. Baca indal mujawizi. Lagi derah dah. Itu buat peluh sikit dah. Indal mujawizi, di sisi orang yang memperharukan akan dia. Tu dia. Ni. Ngatuk pai. Mung Zaidi ngatuk lah. Tak ada kena gimana ni. Mung nak berat sikit 15 nah. Fataraddudu, maka bermula taraddud. Apa taraddud? Pergi datang. Pasal nang itu lo. Fataraddudu, maka bermula taraddud. Apa taraddud? Safwan. Duk buat apa Safwan? Buat kapal tu ben lah. Pada buat nama. Cuba tunjuk kau ni, tengok. Tengok buat apa? Dah tulis lah. Fataraddudu, maka bermula taraddud, yakni pergi datang. Fi thubuti qiyami Zaidin, pada menyabit dan menetap berdiri Zaid. Duk taraddud. Zaid tu berdiri ke tak berdiri? Zaid tu makan ke tak makan? Duk taraddud. Misalnya duk wawih. Tu fathubat taraddudu, maka bermula taraddud, yakni wawih. Syak. Fi thubuti qiyami Zaidin, pada menetap menyabit tetangnya berdiri Zaid. Wa nafihi, dan menapi akan dia akan qiyami Zaidin. Pada menyabit di Zaid ataupun tak berdiri di Zaid ni. Lagu nak ala sawa kainun, adalah ia hal kaunihi sabitan, hal keadaan taraddud. Dan wawih dan syak pada berdiri Zaid ataupun tidak berdiri Zaid. Kama ada taraddud ni, taraddud ala sawai, adalah ia di atas bersama. Taraddud sabit berdiri Zaid dengan tak berdiri tu tak jadi sama. Zaid berdiri dah. Tak tahu kau tengok sekali kau rasa berdiri tak hati.
Lepas tu, masa tak ada berdiri. Jadi, duk wawih tetengah sabit berdiri dengan tak berdiri ni, ala sawat. Taraduk ala sawat, di atas bersama. Hak ni nama gapo ni? Taraduk pada dua tepi tu jadi bersama. Berdiri dengan tak berdiri. Nak kata berdiri, nampak tak berdiri. Nak kata tak berdiri pun berdiri. Jadi bersama. Di antara berdiri dengan tak berdiri. Nama gapo? Tengok. Syakun, ialah dikatakan syak. Apabila sabit berdiri dengan tak berdiri tu jadi bersama maka ini syak. Sabit masalah makan dengan tak makan, nak kata makan saya nampak tak makan, apa tidur baring, patu sakti kau nampak pun makan. Di antara makan dengan tak makan hidup syak. Sebab tu salah tafattara dudu fi subuti aklihi, masalah makannya zaid, tak makannya zaid. Maka lagu ni orang panggil dua pihak, dua tepi yang duk syak, yang duk wawih, diri dengan tak berdiri, makan tak makan, tidur ke tak tidur. Sama lagu ni panggil syakun. Wa ma'arujhani, baca molek, jangan dia buat tengok kita tu. Wa ma'arujhani ahadihimah, dan serta kuat salah satu daripada kedua daripada amrain ni. Jadi kalau salah satu daripada dua pekerjaan tu orang panggil kuat sebelah. Rujhani, kuat sebelah salah satu daripada kedua daripada amraini, dua perkara. Nama zannun, hak tu nama zan. Kalau pergi berat sebelah, kuat sebelah, lek kata diri zik dengan tak berdiri, kuat lek kata ya berdiri, diri dengan tak berdiri, kuat lek berdiri. Hak ni mana? Zannun, dinamo kata zan, namo kata kuat seka. Kemudian kuat seka ni litarfir rajih, bagi tepi yang kuat. Wahmun, dan pula waham itu litarfil marjuh, bagi tepi yang kurang terkuat. Tak saya nak gitulah. Dah kurang kuat. Tengok. Hari ni kita masuk cara syak. Dah kita cara mari dalam ni masalahnya dah. Banyak perkara dah. Tengok molek. Tak kalah. Kita nak surah dulu sini. Tak apalah tak gitu leh. Makna syak faham dulu. Zan tu kita faham dah kuat sebelah. Tapi tepi hak sebelah kuat, tapi kuat sebelah balik kata ya. Hak tu dia kata zeh. Kalau kuat sebelah balik kata da, tino ke jatuh, tino. Belah lek kata tino ya tu dikatakan zeh. Belah lek kata bukan tino tu dikata wahai. Hak tu perasai. Supaya tak berdiri zeh. Berdiri dengan tak berdiri, maka kuat lek kata berdiri tu zeh. Maka kuat lek tak berdiri, hak tu dikata wahai. Hak ni tak sama berat di antara berdiri dengan tak berdiri. Hak tu nama syak, hak tu nama ragu. Tengok. Apa makna syakun? Yakni maknanya wawih dan ragu-ragu dan tak cerak di antara dua perkara dan dua tepi. Tak cerak. Yakni sama berat. Di antara dua kerjaan berat. Sama berat mana? Sama berat berdiri dengan tak berdiri. Dua kerjaan ni berdiri dengan tak berdiri. Qiyam dengan tak qiyam. Berdiri zaid. Ataupun tak berdiri zaid. Tak berdiri. Kemudian berdiri dengan tak berdiri ni orang panggil dah sama berat. Kemudian dah apabila sama berat berdiri tak berdiri zaid, ataupun makan ke tak makan. Makan zaid, tak makan zaid. Dah sama berat. Kemudian sama berat di antara makan dengan tak makan. Hak ni nama kata syakun. Tengok, wasyaku huwa tajwizu amrai. Ingat tarikh dia. Memperharuh dua perkara. Memperharuh dua perkara ni, diri dengan tak berdiri. Boleh paharuh tu? Diri tak berdiri. Itu panggil dua perkara. Faham molek? Tak molek? Tajwizu amraini, memperharuh oleh seorang memperharuh di antara dua perkara. Diri dengan tak berdiri. Makan dengan tak makan. Tidur dengan tak tidur. Berjalan dengan tak berjalan. Dah. Memperharuh dua perkara, tapi la maziyata li ahadihima. Apa nak la maziyata? Tiada jenis lebih. Li ahadihima, bagi salah satu, bagi kedua, bagi amra ini. Nak kuat, nak pelebih, hak mana sah tak boleh. Supaya tak makan dengan tak makan. Nak pelebih lek makan pun tak boleh. Nak pelebih lek tak makan pun tak boleh. Diri dengan tak berdiri. Nak berdiri apa? Nak pelebih lek tak berdiri tak boleh. Nak pelebih lek kata berdiri pun tak boleh. Sama berat di antara berdiri dengan tak berdiri, makan dengan tak makan, tidur dengan tak tidur. Memperharuh dua ke, tapi nak pelebih salah satu bagi kedua, alal akhar, di atas sah lagi tak boleh. Kata memperharuh indal mujawwizi. Tak tahu. Kata memperharuh indal mujawwizi, di sisi orang mahruh lah.
Dia mana diri zik yang tak berdiri. Nak kata berat lek tu lek ni tak boleh. Dia tidur ke tak tidur. Nak kata tak apa kali pun tidur napa duk bangun. Nak kata dia tak tidur napa napa duk menyengai. Tapi menyengai napa duk bergerak. Jadi di antara dua perkara tidur dengan tak tidur, makan dengan tak makan, berdiri tak berdiri, maka sama berat. Dah fataraddudu fi subutin qiyami zaidin wa nafyi ala sawa. Duk taraddud, duk pergi datang, duk jadi ragu-ragu, duk jadi wawi di masalah masalah berdiri dengan tak berdiri ala sawa bersama. Nama apa ketika ni? Syakun, nama dia syak. Apabila duk taraddud seorang di antara berdiri zik dengan tak berdiri, duk jadi tak puas hati sama. Berdiri pun tak ada napa, kali pun duduk dan kali pun berdiri. Maka di antara berdiri, maka duk jadi bersama. Namanya syak. Namanya syak bi khilafiz zan, bersalah dengan zan. Zan ni apa? Wa huwa tarfur rajah. Orang panggil tepi sebelah balik kuat. Lek kata, ya berdiri dengan tak berdiri, kuat lek berdiri weh. Kata berdiri, kuat lek berdiri, kuat sekali berdiri. Maka ketika tu dia panggil zah. Hak tak kuat kata berdiri, tak berdiri tu kurang weh. Maka itu nama wahai perasaan. Tengok lagi. Habis kat tu bicara wa ilmu usulil fiqh, dan bermula ilmu usul fiqh. Tengok lagi. Wa ilmu usulil fiqh, dan bermula ilmu usul fiqh itu alladhi wudi'at fihi, yang diletak dan dihantarkan padanya pada ilmu usul fiqh, diletak ditulis hazihil waraqatu, akan ini waraqat, akan ini segala lain-lain kertas ni. Ilmu usul fiqh ni yang dihantar diletakkan padanya segala ini waraqat, segala ini enggak dia ini segala kertas-kertas ni. Wa ilmu usulil fiqh allazi wudi'at fihi, yang dihantar diletak padanya pada allazi, pada ilmu usul fiqh hazil waraqat, akan ini kertas-kertas ni. Khabar. Wa ilmu usulil fiqh, yang dihantar, yang ditulis akan padanya pada ini ilmu usul fiqh ni oleh segala ataupun segala kertas beberapa lain kertas ni. Turukuhu, ialah jalan-jalannya. Turuku jamak pada tarikun turuk. Gitu. Orang panggil mufrad bagi turuku ialah tarikun. Tarikun mufrad dia, jamak bunyi turuku. Turuku ialah nak cara jalan-jalannya. Jalan ilmu usul fiqh, lagu mana kita nak sampai pada lagu dia, lagu mana kita nak tercapai, lagu mana kita nak pungut, lagu mana kita nak boleh makan dia, lagu mana. Turuku ialah jalannya, jalan ilmu usul fiqh. Apa maknanya? Ai turukul fiqhi al-musilati ilaih, ialah segala jalan-jalan fiqh al-musalati ilaih, yang ditercampai kepadanya, kepada yakni kepada ilmu usul fiqh. Lagu mana yang kita nak tercampai, lagu mana yang kita nak sapa. Nak sapa supaya kita pergi di satu pang kayu. Pang gapo kita kata misalnya kita tahu pang angung. Pang angung saat ni tu wa inat, kita nak pergi sampai pada buah dia lagu mana. Buah duk tah pala. Kalau semata tengok dia luruh tak luruh, maka nak tercapai kepada buah angung wa inat ni, kita kena jenguk ambil di takar dia. Maka kita tuik takar yang ambil ori, baru tercapai. Pas ni kita nak sampai pada ilmu usul fiqh dia lagu mana jalan dia. Supaya kita nak sampai pada Quran, nak faham Quran, nak kerti Quran, yakni kita kena ngaji alat-alat Quran, iaitu kita kena ngaji wasail dia, tangga-tangga dia, yakni kena ngaji nahwu, ngaji sorah, ngaji mantik, baru kita tercapai kepada kita boleh kutip benda-benda duduk dalam Quran. Ni lagu mana kita nak kutip dalam usul fiqh jalannya. Tengok. Turukuhu ay turukul fiqhi al-musalati ilaih, yang dicampaikan kepadanya. Nak sampai ala sabilil ijmali, di atas jalan sepitah lalu. Tulis molek. Lagu mana kita nak tercapai pada ilmu usul fiqh di atas jalan sepitah lalu. Orang panggil di atas jalan ke? Di atas jalan borong gitu dulu. Supaya ni Quran buah ni berapa weh? Mana? Quran buah ni ne ribu, ne ratus, ne puluh, ne ayat. Tu cara borong. Dia mau sebut Quran ni 30 juzuk. Kemudian dalam Quran 30 juzuk ni berapa ayat, berapanya surah?
apa ni ribu ni ratus ni puluh ni ayat tu ayat cara sepitah lalu. Pas dalam Quran 1000 ayat duk cara tertengah suruh, 1000 ayat duk cara tertengah lari, 1000 ayat duk cara tertengah kisah. Ha tu orang panggil royak tu berupa Quran di atas bentuk ke sepitah lalu. Nah, pas tu ni kita nak reti kan usul fiqh di atas jalan sepitah lalu, atas jalan borang. Kal kalami. Ha tu borang ni. Seperti cakap pe yang duk sebut dalam Quran dalam usul fiqh ni. Tengok Furqan. Kal kalami. Ha tu makna jalan wazalika kaunu uluni. Kata ni. Wazalika kaunu ilmi usulil fiqhi turuqahu. Yani jalan untuk nak sampai kepadanya ni. Kainun adalah ia. Kal kalami seperti kalam cakap pe bahasa tu nah. Kal kalami ai kal bahsi seperti bahasa bercara kira ala mutlaqil amri di atas semata-mata suruh. Ha nah semata-mata suruh ni yakni yang pecah daripada Quran dah ni. Oh, Quran ada suruh mana aqimus solah, Quran ada larang wala taqrabuz zina. Quran dah kata nah, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Tu makna larang, semata-mata larang. Mana semata suruh? Aqimus salah wa atuz zakat. Tu semata-mata suruh. Maka ilmu usul fiqh ini ia duk bercara tentang ayat dan pula asal Quran. Pokok Quran mari lagu mana dia duk bercara tu, suruh gimana, tang larang gimana, ha tu. Duk bercara benda tu. Ha tu orang panggil pita tu. Lepas tu kalau orang tak ngaji usul fiqh hamlul mutlaq alal muqayyad. Gapo dia? Sebab dia kena ngaji. Pas kita nak ngaji betul-betul Quran tu reti dah lah masalah Quran tu gapo dia? Ialah Quran ni satu lafaz yang diturun di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu Quran. Makna kata huwa al-munazzalu ala Muhammadin biwasitati Jibril alaihi salam. Ialah lafaz-lafaz hak yang diturun di atas Nabi melalui Jibril. Siapa dia turun Nabi tika ni? Ialah Jibril. Maka Jibril mik daripada mana? Mik daripada Allah. Mengajar kepada Nabi. Tul Quran makna lafaz yang turun di atas Nabi melalui Jibril alaihi salam. Maka dalam Quran tu 1000, 100, 10 ayat 30 juzuk. Maka dalam tu duk cara amar, di dalam tu duk cara nahi, dalam tu duk carakan hamlul mutlaq alal muqayyad, tapi kena reti ilmu-ilmu ni. Kalau tak reti, duk kata demo tak reti, kita diri semua tak reti. Nah, duk kata demo kecek, demo kata supaya ni. Hak tu hai katanya nah. Tuhan kata banyak di dalam Quran mahaza basyara illa malakun karim ka man hadza basyara. Dah ni bukan manusia ni Yusuf ni illa malakun karim, malaikat dah janguk tak ada gamuk ni. Lepas tu mahaza basyara setengah orang baca, mahaza basyarun setengah orang baca. Okey, baca belangko. Lepas tu pada mu tak reti qiraat, mu kata orang tak reti hakikat mu sendiri tak reti. Ni hak ni orang panggil kena mengaji, kena belajar, kena reti. Lepas tu orang nak alim, dia kena reti baik ni. Kalau dia tak reti, bukan panggil orang alim. Lepas tu ngaji sehari dua, ngaku alim. Ngaji 2, 3, 4 hari, ngaku alim. Bukan dia. Orang alim ni yang ngaji kolamo sampai puluh tahun, baru nak alim. Orang ngaji tiga tahun aling ni nadi lah. Kalau aling kan nadi lah. Ada semua tak ada dah wujuduhu kal ma'dum. Ada apa tak ada? Golek kata uhud aling puluh tahun nak latah lah kok. Tak ada tu ngaji hidup ponok 3 tahun aling besar tak ada. Nah, setara kita tengok kalimat ke dia orang bijak tu 10 tahun. Gak dalam pun nak ngaji Mekah lagi. Nah, 10 tahun tu bawah ponok aling. Nah, atas tahun hidup ponok aling besar payah. Tuhan tak uwi takut jadi muka lain. Tengok fofa ada alih-alih bijak-bijak saja tu deh. Tapi makna tak kena ngaji 10 tahun tu bawah. Tengok dia. Dia katanya ala sabiqal kalami ala mutlaqil amri, seperti bahasa duk royak di atas mata-mata suruh. Wan nahyi semata-mata larang, semata suruh aqimus solah. Tuhan kata aqimus solah semata suruh. Wan nahi semata larang. Wa fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pula perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi. Dia royak tentang perbuatan Nabi. Nabi buat gapo? Nabi buat ajak kara. Dah kan? Gapo Nabi tidur lek kane.
Atok jari lagu tu Nabi makan tangan kanan. Lepas tu Nabi saat ni minum dalam air tak menyanguh. Itu perbuatan Nabi. Duk royak tertengah perbuatan Nabi. Maka ini tu berdalil daripada situ. Wal ijma'i. Dalam usul fiqh duk cara ijma'. Ijma' ulama. Apa ijma'? Yakni perkataan yang disebulak suara, yang disepakat oleh dua belah ulama besar-besar. Gitu. Ijma'. Apa makna ijma'? Yakni perkataan yang sudah dibulak suara, disepakat oleh dua belah ulama yang besar-besar di zaman tula tu. Tu dia panggil ijma'. Misalnya zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Malik, zaman Imam Abu Hanifah, Ahmad Ibn Hanbal, misalnya Hasan Bisri, semua ni. Apakah ulama besar-besar kibaril ulama di zaman tu pakat kata semaya Jumaat wajibatun. Nah, Quran mari lah, Quran mari lah ni ya. Quran mari tengok. Ni orang panggil tengok. Mutlaqul amri. Tengok. Dah semata-mata royak gapo semata-mata amal. Dah kita tanya lah ilmu usul fiqh mutlaqul amri. Royak semata-mata semata-mata titah dan semata-mata lari. Kita kata semata titah ayat mari kata aqimus solah. Ayat mari ni semata titah ni. Aqimus solah. Ni semata royak. Royak kata suruh semaya. Cuma dia wajib tak ada kepeh lagi. Patut ulama lah mari bahasa, ulama lah mari kira, ulama mari bercakap kata ayat ni nak ke wajib ke harus ni. Maka demo mari kira ngakek dah gi mari kata sebab tu amma asa al amru lil wujub, asa amma tu wajib. Amma tunjuk di atas pasti atas wajib. Maka ulama di antara mazhab kata as-salatul mafruḍah wajibatun. Tapi Quran ni aqimus solat semata-mata suruh ya. Tak ada royak lagi wajib tak wajib. Tapi marilah tahu apa ijma', marilah sepakat ulama bainal mazahibil arba'ah. Dah bagi kita tanah bainal mazahibil arba'ah mari kecek kira. Di antara mazhab pak. Bainal mazahibil arba'ah di antara mazhab pak. Kata semaya ni dah wajibatun as-salatul mafruḍah. Ada as-salawatu al-mafruḍah. Nah, apa dia? Wajibatun. Ni semata-mata kah? Semata-mata itlaqkan akan amal. Asa aqimus solah tak ada royak wajib ke tak wajib, sunat ke wajib tak ada royak. Tapi ulama mai kupas mula tu dia panggil ijma' ulama tu semua di antara mazhab pak bainal mazahibil arba'ah as-salawatul mafruḍah wajibatun wajib. Yang dipahal, yang dikutip, yang dipungut daripadanya aqimus solah. Nah, tu ijma' sebulak suara. Wal qiyasi dan qiyah. Qiyah yakni buat pengukuran. Seperti mah kita wajib zakat, pas wajib zakat nak qiyah tak apa. Qiyah di atas negeri Arab. Orang Arab keluar zakat ialah gandum, maka kita qiyah di atas gandum, maka keluarkan akan beras kan. Ni orang panggil qiyah. Asal keluar zakat ke? Ialah kena kepada gandum dan syi'ir kan. Wal istishabi dan pula istishab. Apa? Menutup ti asal. Ni tengok pada hukum asal lah. Lagu mana lah Quran tak temu lah hadis tak temu, maka menutup ti asal masa Allah. Istishabul asli wal ammi dan hak yang am, wal khasi hak yang khas di dalam Quran, wal mujmali hak di ijma' diseborongkan akan dia, wal mubayyinu dan pula yang dinyatakan akan dia, wa ghairi zalika dan selain daripada demikian itu, demikian wa ghairi zalikal mabhus dan selain daripada demikian itu dibahas an awwaliha daripada awalnya, awal daripada mana, lain daripada yang dibahas saat itu daripada awal yang tersebut daripada mana, an awwaliha awal mana, awal ma zukir minal kalami ala mutlaqil amri wan nahyi tu bi annahu dengan bahasanya nyonya al-amar ni, mutlaqal amar ni lil wujubi haqiqatan hatta bagi wajib pada hakikat, wa anisani dan daripada yang kedua bi annahu lil hurmati ala kazalika, wa anil bawaki bi annaha hujajun jadi hujah-hujah, wa ghaira zalika fi bangun jangan lagi lah. Asqadatul kamar kata wallahu alam.